Ya, Miza, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menzahirkan ucapan tahniah kepada bahagian Limbang, khususnya Lawas kerana menjadi lokasi pertama penganjuran konvoi kembara 60 tahun Sarawak Merdeka. Jelas beliau, konvoi kembara tersebut kelak akan melintasi setiap daerah yang ada di seluruh Sarawak dan diisi dengan pelbagai program sepanjang perjalanannya. Antara program yang diadakan termasuk pameran digital 60 tahun Sarawak Merdeka bagi mengenang kembali pemimpin-pemimpin yang pernah memimpin Sarawak sepanjang 60 tahun kemerdekaannya. Ujar beliau lagi, konvoi kembara tersebut juga akan menjadi landasan bagi membangunkan setiap sudut di seluruh Sarawak dan menjadikan negeri ini sebagai sebuah negeri yang maju serta berpendapatan tinggi menjelang 2030. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian dalam sesi ucapannya di Majlis Makan Malam Komuniti Bersama yang amat berhormat Premier Sarawak di Stadium Tertutup Lawas. Terdahulu ketika memberi ucapan, Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata kerajaan di bawah gabungan Parti Sarawak GPS telah memperuntukkan 1.5 bilion ringgit bagi melaksanakan projek-projek di bahagian Limbang yang kini dalam proses pelaksanaan, perancangan dan perbincangan manakala terdapat sebahagiannya sudah siap. Dalam pada itu, Datuk Amar Awang Tengah turut menyeru agar masyarakat Sarawak terus mempertahankan hubungan perpaduan yang kukuh agar hala tuju yang dirancang oleh pihak kerajaan dalam meningkatkan ekonomi dan kemajuan negeri dapat dicapai. Rami Gawea Semebak 2023 RGS 23 lambang aktiviti perpaduan ciri khas Sarawak bagi mempamerkan budaya sesuatu kaum tersebut. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas memberitahu demikian semasa merasmikan sambutan tersebut di Kampung Semebak Kuching. Ujar beliau, budaya sedemikian perlu dipelihara demi kepentingan anak cucu. Dalam pada itu, kata beliau lagi, aktiviti tersebut juga wajar diketengahkan untuk mempromosikan Kampung Semebak sebagai satu destinasi pelancongan kerana kampung tersebut sangat dekat dengan bandar. Pada masa yang sama, Datuk Ahmad Douglas turut mengumumkan geran pembangunan sebanyak RM40,000 dan RM150,000 dari unit agama-agama lain Unifor untuk keperluan aktiviti keagamaan kampung tersebut. Menghormati perbezaan dan meraihkan kepelbagaian adalah aspek penting untuk menjayakan konsep Malaysia Madani. Menurut Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri Chan Ming Kai, keyakinan dan kepercayaan sesama sendiri di dalam masyarakat pelbagai kaum juga merupakan aspek yang amat penting dalam konsep Malaysia Madani. Sudah keras mas video. Saya tak tahu apa dia cakap, tapi saya yakin dia bukan cerita buruk saya. Dia mungkin bikin dia boleh harmoni. Otherwise, it will be a problem. Beliau berucap sedemikian ketika mewakili Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Majlis Peragawai Anjuran Persatuan Dayak Iban Sarawak Sadia yang diadakan di Sibu. Mengulas lanjut, beliau menjelaskan cabaran kerajaan kini adalah untuk menerapkan konsep Malaysia Madani dalam semua seperti struktur polisi dan undang-undang. Beliau yakin Sabah dan Sarawak adalah pendukung utama dan contoh terbaik dalam menunjukkan keharmonian serta kepelbagaian kaum di Malaysia. Chan Kai Ming berharap lebih ramai ahli masyarakat yang bersifat lebih bersederhana tampil menyokong dan bersuara dalam usaha kerajaan perpaduan ini untuk menerapkan konsep Malaysia Madani. Ini katanya lagi penting bagi menyeimbangkan suara sebilangan kumpulan kecil yang lebih konservatif dan berpandangan lebih ekstrim. Tegasnya, jika peringkat akar umbi tidak berubah, maka sukar untuk mengubah polisi yang mendukung konsep Malaysia Madani. Dalam ucapannya, Chan Ming Kai turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM20,000 untuk Sadia bagi melaksanakan aktiviti mereka. Fasiliti kesihatan terus menjadi agenda utama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan rakyat di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Tuan Lukanisman Awang Sauni berkata pihak KKM telah membeli sebidang tanah di Bekenu Miri untuk membina sebuah klinik kesihatan baharu bagi memenuhi keperluan penduduk di Parlimen Sibuti, khasnya di kawasan Lambir, Taman Tunku dan Bekenu. Beliau juga menjelaskan pembinaan klinik ini akan dibawa ke peringkat atasan dan kementeriannya untuk pelaksanaan berikutan keperluan yang mendesak ekoran peningkatan penduduk. Bagaimanapun, beliau memberitahu pembinaan klinik baharu itu akan diletak dalam rancangan
Perancangan Malaysia ke-13 berikutan RMK-12 akan berakhir pada tahun 2026. Tuan Lukan Isman berucap merasmikan Majlis Pegawai dan Penyampaian Geran Projek Kecil Luar Bandar kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah-Rumah Panjang P218 Sibuti di Miri. Timbalan Menteri Kesihatan juga memaklumkan bahawa fasiliti kesihatan lain juga akan dinaik taraf oleh KKM seperti pembesaran klinik di Klinik Sepuh Port Nia dan juga pembinaan unit kecemasan di Klinik Tun Abang Haji Openg Simpang Berkenu. Mengenai majlis itu pula, beliau berharap sikap bekerjasama dan saling membantu dalam kalangan tuai-tuai rumah terus diperkasakan dalam menganjurkan majlis seumpama itu. Pada majlis itu juga beliau menyampaikan geran projek kecil luar bandar kepada 119 tuai rumah dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM357,000 bagi membantu mereka melaksanakan aktiviti-aktiviti di kampung masing-masing. Semangat permufakatan dan saling hormat menghormati antara pelbagai suku kaum di Sarawak khasnya di Miri hendaklah sentiasa diperkasakan bagi melancarkan lagi penganjuran setiap program yang dilaksanakan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin menegaskan semangat perpaduan, persefahaman dan bertolak ansur mampu melahirkan masyarakat dan negara yang mampan. Malah beliau memberitahu semangat perpaduan yang dipupuk sejak dari kecil dan kuasa penolakan terhadap pengaruh negatif yang merosakkan keamanan serta keharmonian juga perlu dipertingkatkan. Datuk Seri Lee Kim Shin berucap merasmikan Majlis Ramah Tamah Gawai Dayak 2023 Anjuran Persatuan Harapan Miri di Pusat Aktiviti Warga Emas Miri. Beliau juga menyeru agar sikap saling membantu antara satu sama lain juga perlu diamalkan bagi menolong mereka yang memerlukan khususnya menjelang musim perayaan bagi meringankan beban dan berkongsi keriangan. Sehubungan itu beliau turut memuji Persatuan Harapan Miri yang membantu bukan sahaja ahli tetapi juga golongan yang memerlukan seperti pesakit terlantar, golongan orang kurang upaya OKU, ibu tunggal dan warga emas dengan menyerahkan bantuan seperti kerusi roda, tepung susu, beras, gula, minyak masak dan roti. Lebih 100 ahli Persatuan Ahli Pusat Aktiviti Warga Emas Miri dan 20 orang penerima serta wakil-wakil dari agensi kerajaan dan swasta telah disajikan dengan pelbagai persembahan dan makanan pada majlis itu. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa.